Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik murid-murid. Okey, apa yang saya tunjukkan di sini ialah halaman muka surat 6. Okey, halaman muka surat 6 bagi mata pelajaran matematik tahun 4. Okey, saya akan rujuk tajuk seterusnya banding dan susun nombor. Okey, boleh kita teruskan. Okey, jadi boleh rujuk juga buku teks. Saya akan terangkan beberapa contoh yang dinyatakan. Okey, tajuk ni cukup senang. Saya harap murid-murid tidak tersalah, tidak tergopoh-gapah untuk menjawab soalan. Okey, baik, kita pergi pada soalan yang pertama. Okey, yang berikut ialah bilangan penduduk IBAN di 4 buah daerah di Sarawak pada tahun 2010. Okey, daerah yang dinyatakan Lawas, okey, kemudian Lubuk Hantu, kemudian Bintulu, kemudian Sibu. Beserta dengan angka-angkanya. Kalau murid boleh tengok, ada angka di sini. Okey, jadi kat sini kalau kita banding, dah nampak dah. Kita boleh nampak dengan jelas mana nombor yang lebih besar dan mana nombor yang lebih kecil. Okey, kita lihat pada soalannya. Okey, soalannya. Antara Bintulu dengan Sibu, penduduk IBAN manakah yang lebih banyak? Yang lebih banyak. Dia nak apa? Bintulu dan juga Sibu. Jadi, murid-murid keluarkan nombor tersebut. Bintulu 75,000. Okay, saya besarkan tulisan. Okay, 75,141. Kemudian Sibu 69,711. Okey. Jadi yang paling besar, di tempat yang paling besar ialah 10,000. Ada 5 angka. Okey. Jadi kita lihat dah. Bagi Sibu, nombor di hadapan adalah 6. Manakala bagi Bintulu, nombor di hadapan adalah 7. Jadi yang paling besar adalah di Bintulu. Okey, jelas senang saja soalan ini. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua pula. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Susun keempat-empat bilangan penduduk IBAN dalam tertib menaik. Okey, dalam tertib menaik. Dia nak dalam tertib menaik. Saya buat anak panah. Okey, menaik untuk lebih menarik lagi. Dalam tertib menaik. Okey, jadi kita keluarkan. Yang pertama, 1,105. Okey, 1,105. Yang kedua 24,712. Yang ketiga 75,141. Yang terakhir 69,711. Okey, awak ingat soalan ini nak apa? Soalan ini bertanyakan tertib menaik. Saya buat contoh anak panah terus ke langit. Okey, jadi tertib menaik, kita mestilah bermula dengan nombor yang paling kecil ataupun yang lebih kecil, berakhir dengan nombor yang lebih besar. Okey, seperti 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi kita susunkan nombor-nombor ini. Ini adalah nombor yang paling kecil. Okey,
nombor yang paling kecil. Kita susunkan. Okay, jadi ni yang kecil. Okay. Kemudian mana? Ini 2, ini 7, ini 6. Semestinya inilah nombor yang lebih kecil. Okey. Ini yang kedua. Kemudian diikuti oleh 7 dan 6, 10,000. Okey. Saya bimbang jika murid-murid confuse saja. Okay, biasa soalan-soalan senang macam ni, kebanyakannya mudah untuk salah. Okey. Dan kebanyakan soalan yang susah dapat menjawab dengan baik. Cuma yang senangnya. Yang senang ni walaupun satu markah, jika satu markah tercicir, macam mana kita untuk skor kertas matematik. Okey. Okey, kita lihat. Pemula, tertib menaik, tertib menaik. Okey. Saya hanya memberi penerangan sahaja. Ini telah ada dalam buku teks awak. Awak boleh rujuk saja. Okey. Tentunya kita pergi pada muka surat 7. Soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Okey, kita baca dulu. Jadual menunjukkan bilangan kanak-kanak yang meminati permainan tradisional di sebuah daerah. Okey, permainan apa ni? Kalau awak dapat tengok. Okey, ni permainan ni zaman saya kecil-kecil dulu. Saya rasa zaman sekarang pun masih ada lagi dimainkan, tetapi amat kurang lah. Okey, yang pertama, galah panjang. Permainan galah panjang. Okey. Yang kedua, lompat tikus. Macam mana? Kalau lompat tikus saya tak mungkin saya pernah main, tapi mungkin namanya yang berbeza. Kemudian lompat galah. Kemudian batu seremban. Ini batu seremban yang paling popular ni. Jika cikgu lambat masuk sikit, berkumpul ramai-ramai macam ni, pakak-pakak main batu seremban. Bila cikgu masuk, berterabur batu. Okey. Nyatakan permainan yang kurang diminati, lompat tikus atau batu seremban. Awak tengok soalan dia. Ni soalan yang ditanya. Lompat tikus atau batu seremban. Jadi lompat tikus, awak tengoklah berapa lompat tikus. Okey, tandakan ini lompat tikus. Kemudian satu lagi batu seremban. Jadi yang kurang diminati. Jadi jawapannya sudah tentulah lompat tikus. Sebabnya 13,000 sahaja, manakala batu seremban 14,000 sahaja. Okey. Jadi dah nampak dah. Kita dah nampak dah jawapan yang dinyatakan dengan jelas. Okey, boleh faham? Okey, yang kedua. Soalan yang kedua. Susun nombor dalam tertib menurun. Awak kena ingat baik-baik. Menurun. Sekali lagi saya ulang. Menurun. Jadi anak panah. Mana anak panah? Ni anak panah. Anak panah terus menjunam ke bumi. Terus menjunam ke bumi. Jangan. Okey. Terus jatuh ke bumi. Okey. Jadi awak dapat bezakan yang mana. Okey, saya tak nak susun yang ni. Awak perhatikanlah contoh-contoh di garis nombor ini. Okey. Satu tu dia bagi nombor-nombor genap. 1,000, 13,700, kemudian 14,000, kemudian 15,000. Jadi awak agaklah di mana nombor-nombor ini berada. Okey, contoh awak bilang. Awak perlu bilang dahulu. Okey, perlu bilang dahulu. Ini di sini. Di sini panjang nampak. Okey, ini menandakan 14,000. Di sini menandakan
15,000. Jadi awak perlu tanda. Okey, ada 1. Okey, kejap. Okey, ada. Okey, saya buat terang sikit. Besar sangat ni. Mana? Yang ni boleh. Okey. Okey, tak apalah yang ni lah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10 beza. Maksudnya 10 daripada semua ni. Okey. 10 ada beza jarak. Maknanya ni 14,000 kan. Ni 15,000. Jadi 15,000 tolak 14,000, beza dia 1,000. Jadi 1,000 kat sini ada 10. Ada 10 jarum-jarum halus. Jadi perlu dibahagi dengan 10. Okey. Okey. Yang ni kosong, sifar. Tak perlulah awak bahagi. Tak perlulah awak bahagi macam ni. Okey. Tak perlu dah. Sebab nombor atas sifar, nombor bawah pun sifar. Jadi awak matikan terus. 1 sifar atas bawah, 1 sifar atas. Jadi 100 lah jawapannya. Jadi setiap nombor jarum-jarum halus ini mewakili 100. Okey. 100. Jadi sini 14,100, 14,200, 14,300, 14,400. Jadi nombor ini berada di sini. Boleh faham? Begitulah seterusnya. Okey. Awak cuba perhatikan sendiri, kira betul-betul berapa jarum halus yang ada. Ataupun kalau contoh yang lebih mudah, jalan kereta api lah. Okey. Seperti jalan kereta api kan. Awak tengok jalan kereta api. Okey. Okey. Dan yang terakhir, kita rujuk kepada halaman 8. Okey. Halaman 8, nombor soalan nombor 3. Okey, nombor 3, 4 kat di bawah disusun dalam tertib menaik. Okey. Dia nak siapakah yang menunjukkan nilai K yang betul? Mana nilai K? Ini nilai K. Nilai K berada di sini. Okey. Nilai K berada di sini. Okey. Sekejap. Tudung pula. Okey, nilai K berada di sini. Okey, berapa nilai K? Awak lihat. Nombor yang pertama 40,000. Nombor yang kedua 50,000, 52,000 lebih-lebih lah. Nombor yang terakhir 59,000. Okey. Saya Ray, saya Kim dan saya Rina. Okey. Kita rujuk. Antara nombor ini 52,000. Okey. 50. Sekejap. Okey. 52,000. 52,173. Dan yang terakhir 59,000. Jadi nombor yang mungkin berada di tengah-tengah ini maksudnya. Okey. Maksudnya nombor yang mungkin berada di tengah-tengah ini. Nombor K berapa? Jadi kalau Ray 52,171. Jadi 171 berada di sebelum nombor ini. Okey. Berada di sebelum nombor ini. Faham? Okey. Nombor saya Kim. Kim pula. Ini 52,000. Kim pegang nombor 54,000. Nombor yang terakhir 59. Maksudnya nombor Kim ni mungkin berada di sini. Okey. Saya Rina 58,000. Nombor yang sebelum 52,173. Nombor yang terakhir 59,000.
Jadi, Rina pegang nombor 58,000. Jadi, Rina pun berada di sini juga. Okey, jadi jawapannya kedua-dua nombor ini boleh diguna pakai. Okey, boleh diguna pakai. Kita masukkan dalam ini. Okey, boleh faham? Okey. Jadi, kat sini dia ada tulis lebih besar daripada dan lebih kecil daripada. Okey? Okey, jelas. Saya harap awak faham. Okey? Saya harap faham. Nanti kita akan rujuk pula soalan latihan. Ingat, soalan untuk tajuk ni senang saja. Janganlah terlalu mudah tercicir markah. Okey? Itu saja daripada saya. Sekian. Terima kasih.